puasa sunat pada hari Sabtu. Isu ni timbul disebabkan ada salah seorang tokoh, seorang ulama, orang alim, ulama hadis, iaitulah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, menyebut satu pandangan yang mana beberapa tokoh, antaranya Syekh Abdul Rahman Al-Barak, antaranya Mustafa Dr. Syekh Dr. Mustafa Adawi Mesir, Al-Barak tadi ni Saudi, ada tokoh Mesir, ada lagi tokoh-tokoh yang lain yang mengatakan Al-Albani merupakan orang pertama yang sebut pandangan ni. Sebelum dia tak ada ulama sebut. Pandangan apa? Iaitulah Al-Albani ni antara pandangan yang pelik yang dia sebut, dia kata puasa sunat hari Sabtu sahaja tak boleh, haram hukumnya. Tak boleh sama sekali sunat hari Sabtu sahaja bersendirian, tak boleh. Dia kata begitu. Maka pandangan ini juga telah dinyatakan oleh beberapa orang ulama semasa. Mereka kata pandangan ini syadz, pandangan ini ganjil, pelik dan patut ditinggalkan dan tidak boleh disebarkan. Tidak boleh disebarkan dalam masyarakat. Kerana hadis-hadis lain menolak pandangan Al-Albani ini. Antara hadis yang kuat pada, saya ingat yang paling kuat menolak pandangan Al-Albani ini, iaitulah hadis Nabi SAW ketika antaranya baginda menasihati Abdullah ibnu Amr ibn al-As yang kuat berpuasa. Lalu Nabi anjurkan, Nabi cadangkan beberapa cara berpuasa. Salah satu yang Nabi anjurkan kepada Abdullah ibnu Amr, kata Nabi, berpuasalah seperti sebaik-baik puasa, iaitulah puasa Nabi Allah Daud. Bagaimana cara dia? Baginda puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Kalau ada orang buat puasa Nabi Allah Daud, yang Nabi sebut puasa sunat yang paling baik sekali, puasa sehari, buka sehari, sudah tentu dia akan bertemu dengan tak puasa hari Jumaat, dia puasa hari Khamis, tak puasa hari Jumaat, puasa hari Sabtu, tak puasa hari Ahad. Jadi dia akan puasa Sabtu sahaja. Hadis itu sudah cukup untuk menolak pandangan Al-Albani yang disebut sebagai pandangan syadz. Dalam masa yang sama kita memuliakan beliau kerana beliau juga bukan orang jahil, beliau orang alim. Tetapi tuan-tuan, alim bagaimanapun manusia ini, dia tetap tidak selamat dari kesilapan. Dia tetap tidak selamat dari kesilapan. Al-Albani rahimahullah sepanjang hidup dia sentiasa menyeru orang ramai supaya mengikut hadis Nabi, jangan ikut pandangan tokoh. Maka kita tak ambil pandangan dia kerana kita mengikut nasihat daripada dia. Jangan ikut pandangan manusia, ikutlah hadis Nabi SAW. Bila jelas pada kita pandangan dia tidak bertepatan dengan hadis, dengan panduan para ulama yang lain, maka kita tak ikut pandangan dia walaupun kita begitu memuliakan dia. Walaupun kita begitu memuliakan dia, bukan setakat kita muliakan dia sahaja, bahkan kita memuliakan kesemua para ulama umat Islam yang telah berkhidmat kepada umat Islam. Perkara yang